Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa mak dan ayah kami. Kau Amin. kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami suatu kami Amin. kecil-kecil dahulu. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan Amin. iman. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah umur kami, berkatilah rezeki kami. Amin. Amin. Jauhkanlah kami daripada segala musibah. Birahmatika ya Amin. arhamar rahimin. Walhamdulillah Amin. rabbil alamin. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah, mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, diberi kelapangan rezeki, keberkatan, umur, diampunkan dosa dan juga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah hari ini, amin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung, saya belum. Akan sambung kita punya perbincangan dalam subjek tadabbur menggunakan kitab Qawaid Quraniyah yang dikarang oleh Dr. Abdullah Al-Muqbil ataupun Dr. Umar Al-Muqbil, yang mana menghimpunkan 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Jadi kita telah pun insya-Allah hari ini masuk kepada asas yang ke-22. Asas yang ke-22 dan 23 hari ini insya-Allah, berbaki separuh lagi. Walau bagaimanapun insya-Allah, kalau diizinkan, kalau dapat habislah, kalau tak dapat semuanya adalah di luar daripada kawalan ataupun kemampuan kita untuk menentukan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Okey. Untuk pada hari ini 19 Mac 2021, saya teruskan saja kepada pendahuluan kita iaitu kaedah tadabbur. Hari ini kaedah yang saya pilih ialah at-ta'bir 'anil mustaqbal bi sighatil madi yufidu tahaqqukul wuqu'. Penggunaan kata lepas, fi'il madi. Fi'il madi ni kata lepas lah, kata perbuatan yang lepas, past tense. Penggunaan past tense, kata lepas, untuk menggambarkan perkara masa hadapan. Maksudnya benda tu belum berlaku. Maksudnya benda maksudnya mudhari' kan, benda yang Ustaz, ya. Madi kan mudore ni Ustaz. Madi ni kata lepas. Dak yang Ustaz nak bincang ni Madi kan mudore. Dua-dua dia terkait. Oh, dua-dua. Okey. Tapi penggunaan lafaz dia fi'il madi, kata lepas. Tetapi dia nak cerita tentang masa hadapan. Kalau penggunaan kata lepas ni dia nak menggambarkan perkara masa hadapan, mustaqbal, dia memberi isyarat perkara itu pasti berlaku, confirm. Maksudnya dia memang akan berlaku. Tidak ada keraguan yang akan berlaku. Jadi dalam Quran ni banyak. Antara yang paling banyak lah yang kalau mudah kita nak lihat, iaitu berkaitan dengan penceritaan hari kiamat. Hari kiamat. Dalam surah ataupun dalam juzuk ke-30 yang menceritakan tentang huru hara kiamat, maka kita akan jumpa banyak penggunaan kata perbuatan fi'il madi tentang hari kiamat. Sedangkan hari kiamat kan tak berlaku lagi kan. Idza sama'un syaqqat. Contoh yang saya bagi sini. Apabila langit telah terpecah, terbelah. Ada dalam ayat ya sama'un fatarat.
kan, wa idzal kawakibun kadarat, kalau apabila bintang-bintang telah berguguran, menunjukkan bahawa hari kiamat ini confirm berlaku. Cuma yang bezanya ialah kita akan melihat dengan mata kepala ataupun tidak. Tapi bagi orang yang beriman, maka sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang mana kiamat ini hanya akan berlaku apabila tidak ada lagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bererti keimanan kita ini adalah keimanan yang membabitkan perkara yang tidak dilihat oleh mata kepala kita, tetapi kita tahu dia pasti berlaku berdasarkan kepada kaedah penceritaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang hari kiamat itu menggunakan kata lepas ataupun fi'il madhi untuk menggambarkan perkara yang belum berlaku, perkara masa hadapan. Jadi keimanan kita teguh walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala. Keimanan kita itu teguh hanya apabila kita mengetahui tentang penggunaan fi'il madhi ini dalam menceritakan tentang masa akan datang. Jadi kalau kita lihat, kalau benda tu tak berlaku lagi tapi Allah guna perkataan fi'il madhi, maksudnya benda tu confirm berlaku lah. Ataupun dalam dan ini bukan satu benda yang asing di dalam bahasa Arab. Memang dia biasanya akan menggunakan perkataan yang fi'il madhi, kata lepas, untuk menggambarkan yang benda ni memang berlaku nanti. Macam tu. Okey. Seterusnya, untuk menjadi satu dorongan untuk kita tadabbur Al-Quran. Satu dorongan, satu motivasi untuk kita berusaha apabila kita membaca Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca itu melekat ataupun memberi kesan kepada jiwa kita, memberi kesan kepada kehidupan kita, menjadikan kita lebih insaf, menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan kita lebih takut untuk nak buat benda-benda yang tak elok dan benda-benda yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Okey, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Fudail bin Iyad berkata berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan akan dizahirkan kepada kamu daripada Allah apa yang kamu tidak pernah sangka. Fudail berkata mereka datang dengan amalan yang disangka baik tetapi sebenarnya ia buruk di sisi Allah. Beliau berkata lagi, aku melihat Yahya bin Ma'in menangis apabila mendengar ayat ini. Jadi dan bukan sekadar Yahya bin Ma'in, banyak lagi diceritakan beberapa tokoh-tokoh ahli-ahli ilmu dan juga ahli ibadah yang diceritakan tentang apabila membaca ayat ini mereka takut melihat ataupun mengenangkan kehidupan mereka yang mana mereka dah usaha buat sehabis baik untuk akhirat, tetapi mereka masih lagi takut sebenarnya apa yang mereka usahakan ini, apa yang mereka cucuk tanamkan di dunia ini untuk akhirat ni sebenarnya ada unsur-unsur tidak ikhlas, ada unsur-unsur, ada kesalahan-kesalahan yang mana kita sengajakan dan sebagainya tapi kita tak perasan. Jadi ditakuti bahawa yang amalan yang kita bawa ini disangka baik tetapi sebenarnya ia hakikatnya ia buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lantaran daripada itu kena kita sentiasa istighfar, minta Allah ajar kita, minta Allah beri taufik kepada kita, minta Allah terima ibadah kita, kita berpada dengan apa yang Allah dan Rasul ajar dan sebagainya, supaya
apa yang kita buat itu benar-benar berada di atas landasan ataupun ketetapan yang bukan kita pandai-pandai, tetapi ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak, oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Okey, seterusnya saya terus masuk kepada asas 22, iaitulah yang dinamakan sebagai taqwa disempurnakan dengan sabar. Taqwa disempurnakan dengan sabar. Maksudnya ketakwaan itu dia kita dapat lihat di dalam Al-Quran ada banyak orang panggil kita panggil banyak ayat-ayat yang menggabungkan ataupun menghimpunkan di antara takwa dengan sabar. Contohnya kalau selain daripada ayat ni, ini ayat-ayat yang tertulis di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya mereka yang bertakwa dan sabar, Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang baik-baik. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan ganjaran bagi orang yang baik-baik. Di sini Allah menggabungkan antara takwa dengan sabar. Banyak lagi contoh. Dalam antara contoh dia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan takwa, kamu tidak akan tertimpa mudarat sedikit pun daripada tipu daya mereka, yakni dari kalangan musuh-musuh kamu walaupun sedikit. Banyak wa in tasbiru wa tattaqu. Jadi penggabungan sabar dan takwa ini menunjukkan ia adalah dua perkara yang saling terkait dan saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Okey, latar belakang ayat. Ayat ini berkisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang telah diangkat menjadi pemimpin setelah melalui pelbagai ujian dengan penuh ketakwaan dan kesabaran. Nabi Yusuf dia sebelum dia menjadi bendahara, menjadi pemimpin di negerinya, kita tahu bahawa bermula dengan Nabi Yusuf didatangi dengan mimpi yang menunjukkan bahawa bulan-bulan dan bintang-bintang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian beliau ataupun baginda dicemburui oleh adik-beradiknya yang lain sehingga mereka berpakat untuk meletakkan, pada asalnya sebahagiannya mencadangkan untuk dibunuh, tapi kemudian mereka kemudian berpakat untuk meletakkan Nabi Yusuf ini di dalam telaga sehingga kemudian dia telah dijual kepada pembesar negeri. Dan akhirnya pelbagai rintangan yang telah Nabi Yusuf lalui itu, baginda melaluinya dengan penuh ketakwaan dan kesabaran. Innahu may yattaqi wa yasbir. Nabi Yusuf, kalau di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan Nabi Yusuf melaluinya dengan kesabaran dan ketakwaan, maka Allah tidak mensia-siakan ketakwaan dan kesabaran Nabi Yusuf itu, dan akhirnya baginda dimuliakan di sisi Allah sudah pasti. Bahkan baginda Nabi Yusuf dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadi pemimpin yang adil dan pemimpin yang diterima oleh ramai masyarakat. Okey. Seterusnya, beza takwa dan sabar. Sabar ialah jalan kepada takwa. Maksudnya, contoh dia kalau saya bagi, puasa memerlukan kesabaran, daripada kesabaran itu barulah tercapai ketakwaan setelah itu. Maksudnya kalau kita nak puasa ni, di samping kita puasa kerana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah wajibkan kepada kita untuk puasa. Walaupun orang tak nampak, kita tak makan, kita tak minum. Tetapi untuk tak makan dan tak minum itu, dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Dia memerlukan kesabaran, sabar. Walaupun nampak ada kawan-kawan kita yang period makan selamba sebagainya kan, mereka tak jaga sensitivity. Kadang-kadang ada kita lihat ada sebahagian yang orang berkata bahawa orang yang period tak apalah,
tak apalah makan di khalayak, mana ada larangan. Allah tak larang, Nabi tak larang. Jadi apa salahnya kalau kita memang period, jadi kita makan di khalayak ramai. Kita makan kat kedai, orang tu kata, kenapa awak makan? Saya period. Sebagainya. Itu adalah satu yang kita panggil satu sikap yang mana dia menyalahgunakan sebenarnya dia menyangka bahawa agama ini jika tidak ada dalil maka dia tidak dianggap daripada agama. Tidak. Sebenarnya Ustaz, ya. dia tak beradat tu Ustaz. Sebenarnya dia tidak melihat agama secara keseluruhan kerana agama dia bukannya datang dengan kesemua detail kehidupan. Tidak. Kalau tak macam mana kita nak meniaga kopok leko, kita nak basuh baju dengan sabun daya, mana ada ketetapan basuh baju kena dengan sabun, makan ikan tak boleh sekali ikan dengan tepung jadi keropok leko. Tidak. Agama dia datang dengan panduan-panduan umum dan apabila tidak ada ketetapan khusus maka dilihat kepada adat yang tidak bersalahan dengan syarak yang mana dia menunjukkan bahawa perbuatan itu sebenarnya walaupun tidak ada dalil yang jelas tetapi dia bersalahan dengan konsep agama. Dia bersalahan. Jauh begitu, tapi saya nak ceritanya tentang puasa ni memerlukan kesabaran dan kesabaran itulah barulah tercapai takwa setelah itu. Jadi dia ada hubung kait. Sabar itu jalan, takwa itu matlamat. Okey, selain daripada itu, sabar dia terkandung padanya sabar menerima apa yang telah ditakdirkan. Maksudnya kalau Allah takdirkan kita kaya, kita sabar. Kita kalau kaya tak sabar, kalau kaya syukur kan. Tak, sebenarnya orang kaya juga perlu sabar. Kerana apa? Orang kaya dia apabila dia banyak duit, dia mungkin menggunakan duit dia kepada jalan-jalan yang tak baik. Jadi dia perlukan kesabaran juga. Kalau Allah takdirkan dia dengan kemiskinan, maka dia perlu sabar untuk tidak melakukan atau perbuatan-perbuatan yang bersalahan untuk mendapatkan duit, bersalahan dengan syarak untuk mendapatkan duit. Dia juga tidak boleh mencela takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, sebaliknya berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Jadi sabar ini terkandung padanya kesabaran menerima apa yang telah ditakdirkan. Adapun takwa terkandung padanya ketaatan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau ada sesuatu perintah, Allah perintahkan kita untuk solat 5 waktu. Jadi di situ ketakwaan. Allah perintahkan kita untuk mandi wajib. Mandi wajib ni tak ada orang bau busuk kita. Kalau kita keluar rumah tak ada orang tahu yang kita dalam keadaan berhadas besar. Tetapi mana datangnya di manakah ataupun apakah yang mendorong kita untuk mandi wajib? Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana takwa kita, iman kita pada Allah yang Allah kata wajib, walaupun orang tak tahu kita busuk, kita berhadas, tapi kita mandi. Itu contoh. Meninggalkan larangan sama juga kalau kita buat banyak benda yang kita boleh buat tanpa ada orang yang nampak. Sehingga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan datang satu golongan di akhirat kelak. Mereka itu solat seperti kamu solat. Mereka itu beribadah sebagaimana kamu beribadah. Tetapi amalan mereka ini akan sirna sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Kemudian ditanya kenapa jadi macam tu? Kerana mereka apabila mereka bersendirian, intahaku maharimallah. Apabila mereka bersendirian, mereka melanggar had-had ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk meninggalkan larangan, orang tak nampak kita buat tak baik, melainkan kita bangga kalau kita buat tak baik. Kalau kita buat tak baik, orang tak nak, kita akan buat sembunyi-sembunyi kan. Kebiasaannya kita buat benda-benda yang tak baik ni bagi orang tak nampak. Tetapi apa yang menyebabkan kita tinggalkan larangan tu ialah takwa. Takwa dan juga sebelumnya ataupun jalan untuk nak tinggalkan larangan itu ialah sabar. Sabar, didik jiwa, didik nafsu kita, dan akhirnya dia ada disaluti dengan ketakwaan dalam hati kita. Okey, faham ya? Beza takwa dan sabar. Okey, kisah Nabi Yusuf
dan jenis-jenis kesabaran. Kalau kita perhatikan di dalam kisah Nabi Yusuf, secara amnya ada dua kisah ataupun peristiwa yang peristiwa besar yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Iaitulah yang pertama, apabila Nabi Yusuf dianiaya oleh adik-beradiknya sendiri. Yang ini kita namakan sebagai sabar dengan musibah. Nabi Yusuf dia sabar dengan musibah. Yang ini tak ada pilihan. Kalau kita ditimpa dengan musibah, rumah terbakar, banjir, kematian sanak saudara, kematian anak, kematian ibu bapa, kematian adik-beradik, atau kematian kucing, kan? Yang ini adalah musibah yang mana kita tidak ada pilihan. Allah turunkan untuk tujuan nak uji kita. Yang ini sabar dengan musibah. Maksudnya kita tak ada pilihan. Kita memang kena sabar lah macam mana pun. Walaupun lambat kita sabar tu, kita meraung-raung, meratap dan sebagainya. Tapi akhirnya kita, orang muda sekarang panggil, kalau putus cinta tu apa, kita move on lah kan akhirnya. Dan yang kedua, maksudnya tak ada pilihan lah. Maksudnya bukannya kita ada kuasa, jangan mati lagi. Kalau kita ada anak, kamu jangan mati dulu, bagi aku mati dulu. Ataupun kan tak ada pilihan. Kita kat katil hospital, ada orang nak meninggal, tak apa, aku jerat jampi, jangan mati lagi. Tak ada. Kita tak ada pilihan kan benda tu. Yang kedua, sabar dengan nafsu. Yang ini ada pilihan. Nabi Yusuf apabila digoda oleh Imra'atul Aziz, yang mana biasanya digelar di kalangan orang Melayu kita sebagai Zulaikha. Sebenarnya tak ada pun nama tu, dia panggil kisah-kisah Israiliyat yang tidak ada pembuktian nama tu. Tapi tak apalah. Tapi kalau dalam Quran disebut sebagai Imra'atul Aziz. Imra'ah Al-Aziz, isteri pemerintah ya besar. Okey. Ketika mana Nabi Yusuf dia diuji dengan godaan wanita yang cantik, dan kalau kita lihat di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bukan sekadar isteri pemimpin itu, Imra'ah Al-Aziz itu sendiri yang nak kepada Nabi Yusuf, bahkan wahamma biha. Nabi Yusuf juga sudah terdetik di dalam hati dia yang dia pun macam berkeinginan kepada perkara tersebut. Perkara yang tak kan. Tetapi akhirnya Nabi Yusuf dia memilih untuk sabar dengan nafsu, yang mana di sini dia ada pilihan kan. Dia ada pilihan. Kalau dia terus buat, maka dia terselamat daripada dipenjara. Tetapi kalau dia tidak buat, dia dipenjara. Jadi dia ada pilihan. Nafsu ni dia ada pilihan. Maksudnya kita bersabar dengan barang kemas. Kalau harga, kan ni harga tengah murah kan, emas tengah murah. Kita banyak dah ni kan, sabar. Tapi nak lagi, nafsu pun. Nak gantung lagi kat leher, kat telinga, kat hidung, kat tangan, dekat habis semualah, kat kaki kan. Sabar. Maksudnya kita ada pilihan. Sabar, ada sale kan, potongan 200%. Anda beli dapat duit lagi. Itu memang kalah habislah kan. Lagi-lagi ni nak raya, nak puasa ni, sabar dengan nafsu ni ada pilihan. Maksudnya kita nak sabar ke kita tak sabar. Kalau dengan musibah ni, kita nak tak nak memang dia dah jatuh kat kita kan, musibah. Tapi nafsu ni, sabar dia ada pilihan. Jadi Nabi Yusuf AS ni, dia menghimpunkan dua kesabaran. Yang pertama yang memang tak ada pilihan, dia sabar. Dan yang kedua dia ada pilihan tapi dia sabar juga. Dan kesabaran yang pada bahagian yang kedua ni adalah kesabaran yang lebih azam, lebih besar daripada kesabaran yang pada yang nombor satu. Kerana apa? Kerana
sentiasalah apabila adanya pilihan untuk kita tidak bersabar, maka sentiasalah hal itu adalah lebih baik. Macam contoh kalau tak silap saya ada sebut tentang kenapa manusia lebih mulia daripada malaikat apabila manusia telah mati, kerana manusia ni dia ada pilihan untuk nak buat baik ke nak buat jahat. Malaikat dia tidak ada pilihan. Dia memang dicipta untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan tidak akan orang bagi tidak akan menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'sunallaha ma amarahum, kan? Allah kata bahawa la ya'sunallah, mereka ni tidak akan maksiat, menyalahi apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi kerana itu sentiasalah yang ada pilihan itu akan menjadi yang lebih besar, lebih mulia dan lebih padu, lebih power kedudukan dia. Okey, faham dua jenis kesabaran. Okey, sabar dengan musibah kita huraikan sikit. Sabar dengan musibah ialah di awal musibah. Maksudnya ketika kita terkena musibah, bukannya setelah berlalu beberapa tempoh waktu. Kita kematian anak contoh. Kalau dalam hadis yang saya datangkan di sini, innamas sabru inda sadmatil ula, hanyalah kesabaran itu ketika pukulan pertama. Maksudnya pukulan pertama ni maksudnya ketika benda tu hit kita, benda tu kena kat kita, kita terus bersabar. Bukannya setelah terkena kat kita, dah macam-macam kita cakap bukan-bukan, macam-macam benda kita maki hamun kat orang lain dan sebagainya. Kemudian barulah kita move on. Tak, itu tak nama sabar. Kerana Nabi kata innamas sabru inda sadmatil ula. Kisah di sebalik hadis ini ialah Nabi SAW dia melalui satu perkuburan. Kemudian didapati seorang wanita berada di kubur anaknya. Kemudian Nabi kata ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ni mungkin dia menyebut kataan-kataan yang seperti menyalahkan takdir, tidak menerima takdir dan sebagainya. Kemudian perempuan ni tanpa dia berpaling melihat siapakah yang menegurnya, dia kata ilaika anni fa innaka lam tusab mithlama asabani. Dia kata pergilah kamu daripada aku, sesungguhnya kamu tidak ditimpa musibah sebagaimana musibah menimpa aku. Dah dia suruh pergi, Nabi pergi lah. Kemudian ada orang yang melihat, sahabat kalangan lain yang melihat kisah tersebut. Jadi mereka kata, kamu ni yang tegur kamu tadi Nabi. Masya Allah, perempuan tadi pun merasa bersalah. Kemudian dia pun pergi ke rumah baginda dan dia berkata bahawa aku tak tahu yang tadi tu kamu, aku minta maaf dan sebagainya. Tapi apa yang Nabi kata? Nabi kata innamas sabru inda sadmatil ula. Maksudnya kalau dah berlalu dah, tak ada dah nama sabar. Semua orang pun akan mampu ataupun majoriti akan mampu move on lah kita panggil kan. Melainkan sehingga dia boleh membawa kepada depression dan sebagainya kan. Kalau ada orang yang ada masalah anxiety sebagainya, mungkinlah maksudnya dah lama pun dia tak boleh nak move on lagi kerana ada depression dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya Muslim itu ataupun hakikat kesabaran itu ialah ketika kita ditimpa musibah, ketika itu kita sabar dan ketika itu kita bertaubat pada Allah untuk Allah keluarkan kita daripada kesusahan ataupun musibah yang menimpa. Jadi kalau contoh PKP ni dibuang kerja kan, saya sendiri pun PKP ni musibah jugalah sebab saya freelance dengan dengan agensi umrah. Jadi ketika mana ditimpa tu betul memang susah lah. Pengalaman sendiri memang dia satu kita panggil susah nak move on ataupun memang kita didik jiwa kita. Dan kemudian mahu tak mahu memang kita kena teruskan dan mesti mencari jalan keluar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana dia hit kita tu, ketika itu kita sabar. Kalau dah lepas tu tak nama sabar lah, tak nama dinamakan sabar lagi. Dinamakan lagi sabariah pun tak boleh lah. Okey.
Okey. Ustaz, Ya. saya nak tanya ayat 24 surah Yusuf tu, Ustaz boleh terang lebih sikit tak? Sebab Ustaz dah cakap Nabi Yusuf dia ada perasaan sikit dengan perempuan tu kan? So Aha. maksudnya perasaan tu apa maksudnya? Oh, kalau Ayat 24 tu. kalau dalam ayat tersebut menggunakan perkataan ham. Ham ni adalah yang paling awal sekali yang ada di dalam hati. Maksudnya cetusan untuk kita buat sesuatu. Belum lagi kita ada plan. Baru kita ada macam Niat terdetik. lah, baru niat. Niat pun tak sampai lagi. Baru ada terdetik sikit je. Baru awal-awal niat. Dia panggil awal-awal niat. Kan? Itu penggunaan ham. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Okey. Jadi kalau dalam maksud ham ini, dia tidak lagi membawa kepada implikasi dosa pahala kalau ia berkaitan dengan dosa, dengan kemaksiatan. Tetapi ham kalau dalam perkara yang membawa kepada kebaikan, maka ulama dia berkhilaf antara diberi pahala ataupun tidak. Contohnya kita sambil tengah lepak-lepak dengan kawan-kawan ataupun dengan ahli keluarga tengah tengok Maharaja Lawak contoh kan, ataupun tengah tengok berita ke, tengah tengok Samarinda ke, tengah tengok movie dan sebagainya. Kemudian terdetik nak baca Quran lah kan. Kita terdetik tapi kita duduk macam tu juga. Kita duduk dengan sampailah malam dah nak tidur, terus tidur. Maksud dia macam angin lalu je. Jadi sebagian ulama sebut masih lagi belum ada pahala. Yang dimasukkan pahala bagi nak dapat maksudnya kita punya keinginan diberi pahala tu ialah apabila kita ada effort. Maksudnya ada effort tapi tak berlaku juga. Contoh kita memang nak baca Quran, kita dah ambil wuduk, kita dah ambil Quran, sekali tiba-tiba ada tetamu datang. Letak dulu Quran, kemudian kita layan tetamu. Itu telah ada pahalanya. Itu maksud dia. Faham Ustaz. Ya, saya. Ustaz ada kata tadi sabar dengan musibah tu. Kita hanya kata bahawa dia bersabar hanya pada pukulan pertama. Okey. Bukan setelah berlarut bermacam-macam dia dah cakap benda yang tak elok baru dia nak sabar. Itu tak dipanggil sabar. Itu tak nama sabar. Adakah itu kita boleh panggil dia menyesal? Susah soalan ni. Walaupun dia tidak mendapat pahala sabar tadi, kerana sabar itu adalah pada pukulan pertama, tetapi setelah itu dia barulah dia bersabar, dia mesti juga move on. Maksudnya setelah itu walaupun dia tidak mendapat pahala sabar, dia kena juga bersabar ataupun meninggalkan kemungkaran dari sudut perkataan-perkataan yang menunjukkan dia tidak sabar ataupun dia menyalahkan takdir. Tapi akhirnya dia kena juga slow down dan juga menenangkan diri. Cuma kita panggil mestilah, hendaklah, wajiblah dia beristighfar dan bertaubat pada Allah atas apa yang telah dia lakukan pada pukulan pertama itu yang mana dia tidak bersabar. Maksudnya kerana apa? Kerana kalau melihat kepada perbahasan ulama berkaitan dengan sabar ini, mereka menyebut bahawa sabar ini hukum dia wajib. Maksudnya sabar ni dia bukannya sunat, bukannya digalakkan, tidak. Dia hukum dia sampai kepada wajib. Nanti kita akan bincang kalau ada siapa yang dah baca nota ni, sabar dan redha kan. Okey. Dah sampai pun. Beza sabar dan redha. Okey. Yang pertama dari sudut hukum, sabar ini ialah hukumnya wajib. Adapun redha, hukumnya adalah kita panggil sebagai tidak sampai kepada wajib. Tetapi dia adalah satu anjuran ataupun satu perkara yang
begitu dianjurkan ataupun digalakkan bagi seorang Muslim untuk redha dengan apa yang berlaku. Okey. Sabar ialah menahan diri daripada melakukan atau menuturkan perkataan yang menunjukkan kebencian kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang ditimpa musibah, kadang-kadang dia kan kenapa bukan dia kan, contoh kalau gagal sebagainya. Kalau dia berjaya tidak pula dia kata kenapa aku yang berjaya, kenapa bukan kawan aku. Tak ada orang kata macam tu kalau berjaya kan. Tapi kalau gagal, kenapa aku yang gagal? Tengok tu double standardnya kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha tu ialah yang ada pada kita ataupun yang berada di dalam radar ataupun di bawah batasan yang boleh kita aturkan ialah usaha saja. Kemudian bila kita berjaya ataupun tidak itu adalah takdir Allah Subhanahu Taala, yang mana satu orang tu dia mesti belajar untuk sabar. Maksudnya dengan tidak menuturkan ataupun dia buat menuturkan perkataan yang menunjukkan dia benci ataupun dia tak suka dengan ketentuan Allah tu. Kalau kematian seperti meratap, seperti dia menangis terlolong-lolong sehingga mencari ataupun mengoyak-ngoyakkan baju dan sebagainya. Tetapi kalau kematian tu menangis itu tidak dinamakan tidak sabar. Menangis yang melolong-lolong yang menunjukkan seperti macam dah habis dah dunia kan kalau berlaku kematian. Adapun menangis, menitiskan air mata, itu tidak ada masalah. Nabi SAW diriwayatkan menitis air matanya apabila meninggalnya anak yang masih kecil iaitu Ibrahim, anak Nabi SAW, Ibrahim meninggal, baginda menangis. Baginda kata sungguh telah mengalirnya air mata, telah jatuhnya air mata. Nabi kata sesungguhnya wa inna la firaquka la mahzunun, sesungguhnya berpisah dengan engkau adalah satu perkara yang menyedihkan. Jadi sedih, itu tidak menafikan sabar. Tetapi sabar yang dimaksudkan ini ialah kita tahan diri daripada buat benda yang tak betul ataupun kita menuturkan perkataan yang tak betul. Kalau kita, betul ke Ustaz orang kata orang yang mudah menangis ni ialah orang yang sifatnya amat penyayang? Ini kena tanya pakar psikologi ni. Tak boleh saya nak jawab ni aja. Ajar Syahnum. Soalan ni tak tahu, saya tak boleh jawab. Tak ada jawapan. Orang yang menangis, orang yang lebih sifat penyayangnya. Wallahu alam. Kalau macam tu ayah tak sayang anak Macam tu ayah kan jarang nak nangis anak Ayah ni kalau kita perasan, kalau ayah-ayah kalau dia ada anak perempuan, dia nangis bila? Dia nangis masa anak perempuan dia nak kahwin. Itu kan yang biasa. Okay. Ayah banyak nangis dalam hati Ustaz, dia tak tunjuk. Ayah dia itulah macam itulah biasa. Okey. Kemudian redha ialah suatu sifat yang lebih tinggi daripada sabar. Bukan sekadar sabar dengan ujian, malahan tidak ada apa yang menyedihkan hatinya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma atakum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa semua ini telah tertulis. Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis ataupun kita perjalanan kehidupan kita ni semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut likaila ta'sau ala ma fatakum. Orang yang redha ini dia la ta'sau ala ma fatakum. Apa yang dia terlepas, yang rezeki yang dia terlepas, kenikmatan yang dia terlepas, keseronokan yang dia terlepas,
dia la taksau. Dia tidak, ataupun kamu tidak menyesal. Alah kalaulah aku, kalau kan, kalau dia kalau tu kan. Wala tafrahu bima atakum ala ma atakum. Dan mereka tidak gembira atas apa yang mereka dapat. Tak dapat pun tak ada apa-apa, tak dapat pun tak sedih, dapat tak gembira. Maksudnya dia punya hati ni, nak kata mati tu tidak, tetapi hati dia ni memang betul-betul cool dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahagian dia hanya usaha. Adapun yang menentukan segala-galanya ialah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia punya hati tu cool. Maksudnya yang dinamakan redha ini lebih tinggi daripada sabar. Sabar ni dia, kita kalau contoh kita benda rezeki ni dah ada depan mata, kemudian kita panggil terlepas, benda dah ada dalam tangan tetapi kemudian terlepas. Kalau contohnya, kalau dalam pasaran saham, contohnya kita dah beli satu saham satu syarikat, kemudian bila dah ada untung sikit kita jual. Bila kita jual dia naik melambung-lambung lagi. Ketika itu macam mana kita nak apply sabar dan redha ni. Jadi kalau orang yang dia redha, dia sama je. Dia dah tahu yang ini ketetapan, yang ini rezeki bahagian aku, benda yang tidak ada di tangan aku bukan rezeki aku. Jadi ini yang kita namakan sebagai redha. Iaitulah sama je. Dia ditimpa musibah, dia tahu ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia redha. Ada orang yang ditimpa musibah, dia sabar tetapi dia tidak redha. Dia seperti tidak boleh melepaskan pemergian anaknya contoh. Macam tak boleh. Sedih. Banyak hari dia nangis, banyak hari dia berendam air mata. Kalau ada orang yang diuji dengan penceraian banyak tahun, ataupun kemudian dia masih lagi mengharap dirujuk dan sebagainya, maksudnya dia susah dia nak move on. Dia mungkin dah sabar, dia tak buat benda-benda yang bersalahan, tetapi dia susah untuk redha. Redha ini adalah satu martabat ataupun darjat yang lebih tinggi yang tidaklah sampai kepada wajib. Maksudnya kalau kita buat benda-benda yang menyalahi redha, masih lagi di dalam batasan syarak. Tetapi jangan sampai melebihi atau melepasi garis sabar. Sabar itu yang menjadi border di antara dosa dan pahala. Kerana border itulah yang menghalang kita daripada cakap sesuatu yang salah, buat sesuatu yang salah. Sabar tu. Ustaz, contoh Ustaz membuat sesuatu yang menyalahi redha. Menyalahi sabar, menyalahi redha. Kalau contohlah tapi ni contoh orang muda lah, sebab kadang-kadang kawan-kawan sebab saya kawan-kawan pun ramai muda lagi, jadi banyak masalah yang sampai pun masalah orang muda lah. Contoh dia, ada satu bukan pasangan lah, belum jadi pasangan lagi, pasangan bercinta lah, lelaki dan perempuan. Kemudian ditakdirkan hubungan tersebut tidak berjaya diterjemahkan menjadi satu perkahwinan. Okey. Apabila tidak berjaya ini, pasangan ini, kalau mereka sabar, maksudnya mereka tidak menyalahkan antara satu sama lain ataupun menuturkan perkataan-perkataan kesat, mencaci maki dan sebagainya, akibat tidak berjaya nak diterjemahkan kepada perkahwinan. Okey. Jadi kalau mereka menahan diri daripada buat semua benda itu, berarti mereka telah berada pada border, pada perbatasan untuk elak daripada buat benda yang dianggap salah oleh agama. Okey, itu sahabat. Tetapi mungkin mereka tidak redha.
di atas perkara yang tidak berjaya itu. Jadi apa yang kalau mereka tak sabar tadi, mungkin mereka akan, contohnya kalau lelaki itu berkahwin dengan perempuan lain akhirnya. Jadi perempuan ini kerana dibenci, maka dia pun buat satu benda yang tidak baik, seperti dia menyusahkan perempuan yang nak berkahwin dengan lelaki tersebut. Begitu juga lelaki, kalau perempuan ni kahwin dengan lelaki lain, dia pergi kacau lelaki tersebut, dia pergi buat perkara tak baik, sehingga mungkin kadang-kadang sampai kepada sihir dan sebagainya. Maka ini adalah yang langgar border sabar itu. Jadi kalau mereka tak khianat lah Ustaz ya? Khianat. Ya, betul. Dia khianat kepada pasangan dia tadi kerana tidak berjaya kahwin. Contoh. Okey, kalau redha pula dalam situasi tadi, okey, contohnya mereka dah tak buat dah semua benda betul. Tetapi mereka macam apabila pasangan itu perempuan itu berkahwin dengan lelaki lain, maka lelaki tadi antara tanda dia tidak redha ialah dia sehingga dia pergi kerja pun tak, kerana sedih, sehingga dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada keluarga contoh, ataupun dia menyebabkan kehidupan dia terganggu. Itu menunjukkan dia tidak redha walaupun dia sabar. Maksudnya dia tak buat benda-benda yang bersalahan, cuma dia tidak redha. Faham beza Ustaz, sabar dan redha? Ya saya. Ustaz, boleh ke kalau contoh ya, seorang isteri dia telah dimadukan oleh suaminya, jadi dia tak suka. Jadi tapi nak bagi contoh, nak bagi faham lagi, si isteri ni redha sebab dia pegang bahawa suami dia kahwin tu telah ditakdirkan Allah, di mana jodoh dia ada lagi dengan perempuan lain. Dan dia dengan sabarnya menghadapi penghidupannya seterusnya. Boleh tak benda tu ke tak salah? Okey. Contoh yang sangat-sangat baik. Oh lama contoh ni memang betul-betul best lah. Mungkin okey, yang ini memang nampak betul. Kalau seorang isteri dia dimadukan oleh suami dia, kalau dia redha bererti sama je. Suami dia kahwin lain pun dia tak kisah, suami dia kahwin lain pun dia tak kisah. Redha, sama je hati dia. Itu redha. Faham Kalau dia sabar tapi dia tak redha, kalau yang tadi tu dia sabar dan dia redha. Kalau yang dia sabar tapi dia tak redha, dia sabar jadi dia masih lagi buat tanggungjawab dia. Dia tidak mencaci maki madu dia. Dia mungkinlah masa muka pura-pura ataupun dalam hati dia tak puas hati. Tetapi dia tidak menterjemahkan dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi yang itu dia sabar. Tapi kalau isteri yang redha, dia sama je suami dia. Kahwin lain? Alhamdulillah. Ataupun kahwin lain? Satu kedua. Siap tanya lagi contoh. Okey, faham Memang lagi jelas lah tu. Sebab itulah kita katakan bahawa redha ataupun scholars sebut bahawa redha ini dia tidaklah sampai kepada wajib. Tapi dia memang lagi tinggi daripada sabar. Kerana hati dia tu macam betul-betul dah jadi hak milik mutlak Tuhan. Dia tak kisah pun. Semuanya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian dia hanya buat apa yang dia diperintahkan oleh Allah. Faham Terima Ustaz, kasih. kalau saya kata Ustaz, tak tahulah kalau pendapat saya salah, Ustaz tegur ya. Ya. Allah tak wajibkan reda sebab Allah tahu kemampuan manusia untuk nak reda dalam segala perkara susah nak capai. Ya, betul. Orang. Sebab tu Allah tak wajibkan. Kalau Allah wajibkan, banyak orang dah berdosa ni. Betul. Kita tidak nafikan. Memang dia adalah satu benda yang dipanggil makam yang wali, geng wali lah. Geng wali band lah. Maksudnya lain lah pada orang lain. Ustaz, ya saya. macam mana kita relatekan dengan qada dan qadar? Ini adalah
sabar dan redha yang kita bincangkan ni adalah qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila benda tu telah berlaku, kalau belum berlaku, itu cerita lain lah, tak nak bincang di sini. Tapi kalau dia dah berlaku, maka apa kita punya stand, apa kita punya pendirian, sabar dan redha ataupun sabar sahaja. Maksudnya apabila telah berlaku, qada dan qadar ni adalah satu ketetapan yang akhirnya telah berlaku lah. Cuma ilmunya telah diketahui lama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah di mana kita nak berdiri, di kerusi sabar ataupun di kerusi sabar dan redha. Itulah maksudnya. Terima kasih Ustaz. Alright. Okey. Tak banyak lagi masa. Saya teruskan kepada asas 23, matlamat tidak menghalalkan cara. Maksudnya kalau kita nak dapatkan sesuatu perkara, bukanlah dia boleh menjadikan apa cara sekalipun sebagai halal. Maksudnya cara itu untuk mendapatkan objektif matlamat, maka wasilah perantara itu juga mesti betul. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah daripada pintu-pintunya, surah Al-Baqarah ayat 189. Ayat ini pada hakikatnya dia nak cerita tentang sebahagian golongan Ansar yang apabila mereka menunaikan atau haji dan umrah di Baitullah, kemudian apabila mereka pulang, mereka tidak mendatangi masuk ke rumah daripada pintu hadapan, sebaliknya mereka masuk daripada belakang ataupun daripada atas sebenarnya. Maksudnya mereka buat benda ini untuk seolah-olah nak satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa tidak, bukan begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan waqtul buyuta min abwabiha, masuk macam biasa rumah. Daripada ayat ini, sebahagian ahli tafsir dia mengatakan ayat ini adalah perumpamaan. Maksudnya ialah bertanya kepada orang jahil itu bukan satu kebaikan, tetapi kebaikan itu ialah takwa dengan bertanya kepada ahlinya. Maksudnya waqtul buyuta min abwabiha, datangilah, masuklah rumah daripada pintunya. Maksudnya kalau kita nak memasuki pintu ilmu, maka kita masuk melalui jalan, ataupun nak memasuki rumah ilmu, kita masuk rumah tersebut melalui jalan ataupun pintunya, iaitulah orang yang berilmu, ahli ilmu, para ilmuwan. Macam tu maksud dia. Okey. Seterusnya, daripada kaedah ini, matlamat tidak menghalalkan cara ini, kalau dari sudut ibadah, maka kita katakan bahawa agama ini adalah milik Allah, milik Tuhan. Tata cara ibadah telah ditunjuki melalui wahyu. Maksudnya cara kita sembahyang berapa rakaat, tawaf berapa pusingan, zakat berapa banyak kadar je, dan sebagainya. Puasa bila wajib, bila sunat, maka agama ni ataupun ibadah ni dia telah ada dia punya guideline, dia punya rules dia. Kerana apa? Kerana agama ni adalah milik Allah, jadi Allah turunkan dengan dia punya garis panduan. Untuk beribadah kepada Tuhan, mestilah melalui pintunya, iaitu cara yang diajar oleh wahyu. Maksudnya, kita nak masuk dalam rumah ibadah, kita nak masuk di dalam maksudnya kita nak mencapai redha Allah, kita nak beribadah kepada Allah. Pintu dia ialah kita nak sampai kepada Allah, pintu dia ialah ibadah. Kan, pintu dia ialah ibadah. Jadi kita nak masuk, kita nak dapat redha Allah itu, kita kena lalu pintu yang telah ditetapkan. Bukannya kita buat pintu sendiri. Itu maksud dia. Jadi matlamat mendekatkan diri kepada Allah tidak menghalalkan ibadah rekaan. Maksudnya kita mereka-reka ibadah. Kita buat ibadat yang Nabi tak ajar. Kita buat ibadat yang mana kita sangka dia baik. Sebenarnya ia tidak diajar oleh agama. Jadi di situ letak duduk dia. Kita masuk waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalam rumah-rumah itu dengan melalui pintu-pintunya. Masuklah ke dalam agama ini melalui pintu-pintunya. Itu yang dimaksudkan. Okey, asas kehidupan. Matlamat untuk mencapai kejayaan dunia mestilah dengan cara yang halal. Kalau dalam kehidupan pun mestilah kita nak masuk sesuatu tempat, masuk sesuatu perkara itu melalui dengan
melalui pintunya, melalui cara yang betul. Contohnya kalau kita nak lulus periksa, dia tidak menghalalkan kita untuk meniru. Matlamat kita tu betul, baik, nak lulus periksa. Tetapi dia tidak menghalalkan cara yang salah. Dia tidak menghalalkan peniruan, penipuan dan sebagainya. Matlamat untuk kaya tidak menghalalkan penipuan. Kita tipu orang, kita scam kan, Macau scam. Ataupun kita nak kaya melalui jalan riba contoh. Jadi tidak menghalalkan cara. Matlamat tu tak salah, kaya tak salah. Banyak duit tak salah. Agama tak pernah larang untuk satu orang dia himpun duit untuk kebaikan. Tapi cara nak dapat duit tu Allah telah ajar, Allah telah tetapkan garis panduan, dia tidak menghalalkanlah sesuatu perkara yang bersalahan dengan agama. Jadi kita nak masuk ke dalam kekayaan mestilah melalui pintu dia yang betul. Itu maksud dia, matlamat tidak menghalalkan cara yang mana difahami daripada firman Allah, wa'tul buyuta min abwabiha. Dan datangilah rumah-rumah daripada pintu-pintunya. Okey. Di sini saya ada beberapa perkara yang saya nak highlightkan tentang matlamat tidak menghalalkan cara ini kerana di dalam syarak ada yang dinamakan sebagai helah. Helahnya ada helah yang dibenarkan, ada helah yang tidak dibenarkan. Sebelum tu saya nak batal balik, saya teringat asas ibadah ni, apabila Allah suruh kita masuk dalam agama ni dengan cara yang telah dia perintahkan, jadi kita jangan cuba untuk menyusah-nyusahkan diri untuk kita buat sesuatu yang nampak advance. Contohnya, kita nazar untuk kita pergi haji dengan berjalan kaki daripada Malaysia, naik basikal. Maksudnya tu ada satu unsur takalluf, satu unsur menyusahkan diri. Sebagaimana ada di kalangan sahabat dulu, dia nak berpuasa dan dia berdiri di tengah panas. Nabi kata, teruskan puasa tapi suruh dia jangan teruskan perbuatan yang tak betul itu, iaitu berdiri di tengah panas. Di situ kita dapat nak faham, sahabat itu dia nak nampak macam dia nak ibadah dalam keadaan susah supaya Allah lihat dia lebih berusaha lah untuk dapatkan redha. Tapi Nabi ajar, Nabi beritahu bahawa ini bukan agama. Ini bukan agama. Agama adalah perkara yang diajar oleh Allah dan Rasul dengan tata cara yang telah ditetapkan. Okey. Ya Ustaz, dia kalau berlebihan sangat nak tunjuk dia punya ketawaan dia tu, dia akan jadi macam bangsa India lah, sanggup weh tu, sanggup jolok pipi dengan besi pijak di panas tu. Ya. Memang. Kita lihat dalam agama-agama lain ada unsur-unsur berlebih-lebihan tersebut kan. Contohnya Syiah mencederakan diri sendiri dan sebagainya. Maka kita dapat faham dengan jelas lah hal itu bersalahan dengan agama. Okey, helah. Kita masuk kepada helah. Kerana apa? Kerana dia ada kaitan dengan matlamat tidak menghalalkan cara. Kita ada matlamat yang halal, yang dibenarkan oleh agama. Tetapi kita mengambil jalan yang kita memanipulasikan hukum hakam ataupun kita memanipulasikan situasi supaya ia nampak halal. Jalan tu pun nampak halal. Faham Kita ada matlamat yang halal. Kita nak sampai kepada matlamat itu, kita manipulasi hukum hakam, manipulasi situasi supaya kita punya jalan itu nampak halal. Okey. Faham Kalau tak faham boleh saja terus tanya. Okey. Contoh dia, kalau kat sini saya bagi contoh, helah yang menghalalkan isteri yang diceraikan talak 3 dengan Cina buta. Kita ataupun satu orang lelaki, dia dah ceraikan isteri dia talak 3. Perkara ini memang banyak sangat berlaku di mahkamah syariah. Yang mana seorang lelaki itu dia tidak sedar pun yang sebenarnya dia telah menceraikan isterinya dengan jumlah 3 talak. Dalam waktu yang berbeza, bukannya sekali jatuh.
Bukannya dia kata aku ceraikan kau talak 3. Tak. Maksudnya hari ni aku ceraikan kau. Tengok 2 bulan lagi dia cakap aku ceraikan kau, 3 bulan yang kelima dia cakap lagi macam tu. Tetapi dia tidak sedar. Akhirnya apabila dia nak buat pengesahan lafaz cerai di mahkamah soal selidik, akhirnya didapati telah berlaku ataupun sebenarnya kadang-kadang lebih daripada 3. Ada yang lebih daripada 3, subhanallah. Lebih daripada 3 yang telah disahkan berlakunya perceraian. Jadi di sini lelaki tersebut dia nak lagi kat isteri dia. Dia masih lagi apa kita panggil masih lagi mempunyai rasa kasih sayang dengan isteri dia. Jadi cara dia ialah dia cari orang untuk dibayar dan menjadi cina buta. Maka matlamat dia tu halal. Dia nak berkahwin dengan isteri dia semula. Jalan dia tu iaitu dengan mengupah cina buta, kerana orang yang telah ditalak 3 ni, syarat untuk dia kahwin semula dengan isteri dia tu ialah isteri tu mesti berkahwin lain dan mestilah bersama dengan suami baru itu, kemudian diceraikan, barulah boleh berkahwin dengan suami dia yang asal tadi. Jadi cara ini pun cara yang agak dihalalkan oleh syarak. Tetapi lihat bagaimana dia memanipulasikan cara tersebut. Dia menjadikan dia sebagai satu helah untuk dia dapat berkahwin dengan isteri dia dengan cara dia bayar kat seorang lelaki lain kahwin dengan isteri dia tu dan kemudian diceraikan. Faham Di situ nampak helah di situ. Maka di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dilaknat mereka al-muhallil wal muhallal lah. Orang yang menerima upah dan orang yang diupah tadi. Orang yang memberi upah dan orang yang diupah tadi. Maksudnya siapa yang merancang tu dan orang yang menjadi cina buta itu, kedua-duanya adalah terlaknat. Okey, seterusnya. Ya saya. Ustaz, nak tanya. Sampai bila dia kena laknat Ustaz kalau macam tu? Taubat istighfar. Kalau berlaku, cumanya kalau cina buta Cina walaupun perkara ni berlaku di kalangan orang Melayu, tapi Cina juga yang diberi nama cina buta. Walaupun perkara itu terlaknat, tetapi perkahwinan itu sah. Faham tak? Contohnya kalau satu orang tu dia dah berlaku pun, dia dah kahwin kedua, kemudian dia dah diceraikan, dia kahwin semula dengan suami pertama, sah. Kerana apa? Zahir itu memang semua sah. Tapi adakah dia terlaknat sampai bila-bila? Tidak. Dengan syarat dia istighfar, taubat. Adakah Ustaz? Ataupun adakah benda tu tidak terlaknat kalau dia berlaku secara natural? Secara natural tidak. Lalu orang lain lah, banyak orang. Secara natural dia tidak terlaknat. Sebab tu saya kata helah ni dia manipulasi. Manipulasi situasi. Kan kat situ jalan tu memang ada. Tetapi dia manipulasikan jalan tu dengan cara dia mengupah. Dia sengaja mengupah. Bukan secara natural. Selalu secara natural memang itu jalan dia. Okay. Ustaz. Ya. Ustaz. Apa tu dalam Islam kan ada ke talak tu sampai 3, bukan ke sekali ke kita sebut sekali dah jatuh talak Ustaz? Kalau kita sebut dia maksudkan 3 tu macam mana Ustaz? Ucapan macam mana 3 tu? Maksudnya bukan ke dalam Islam tak ada talak 3. Okey. Ni dah yang ini ada perbezaan pendapat di kalangan mazhab. Tapi saya secara ringkas maksudnya bukan saya nak bagi keputusan, saya nak ceritakan tentang perbahasan scholars sahaja. Yang pertama talak, kalau sebut contohnya seorang suami sebut aku ceraikan kau wahai isteri dengan talak 1, jatuh 1. Kemudian katakan mereka rujuk. Kemudian selepas rujuk talak sekali lagi. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Dah jadi 2 talak. Kemudian setelah dia rujuk
jadi suami isteri balik, dia talakkan isteri dia kali ketiga pula. Jadi yang itu yang pertama, jatuh 3 talak. Iaitulah talak yang terpisah di antara satu sama lain tetapi telah berlaku sebanyak 3 kali. 3 kali. Itu yang 3 pertama. kali. Yang ini memang adalah satu perkara yang diterima secara sepakat bahawa jatuh 3 tidak ada pertikaiannya di kalangan mazhab fiqh, mazhab Islam. Okey, yang kedua, situasi yang kedua iaitulah seorang suami dia menceraikan isteri dia pada waktu yang sama dengan jumlah sebanyak 3. Contoh dia, aku ceraikan kau dengan talak 3. Yang inilah yang menjadi perbahasan di kalangan scholars. Kalau yang menjadi amalan di Mahkamah Syariah Malaysia, sekadar pengetahuan saya yang menjadi ketetapan ialah talak yang sebegini jatuh 3. Talak yang sebegini jatuh 3. Adapun yang disebut oleh Hajah tadi bahawa tidak ada talak 3 di dalam Islam, memang kita faham bahawa terdapatnya hadis-hadis Nabi SAW yang contohnya Rukanah. Ada sebahagian sahabat dia kata, aku telah ceraikan isteri aku talak 3. Kemudian Nabi kata, tidak. Jatuh 1 sahaja. Maksudnya di situ menunjukkan adanya perbahasan lah. Sehingga adanya terpecah kepada 2 di antara mazhab-mazhab Islam ini. Terpecah kepada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahawa talak 3 jatuh 3. Yang kedua mengatakan talak 3 jatuh 1. Okey, faham Okey, seterusnya. Okey. Helah dalam menunaikan zakat dengan memisah-misahkan pemilikan harta. Contoh dia, kita ada 1 juta. Wah, alhamdulillah kaya. Kita ada 1 juta. Jadi kos 2.5% bersamaan dengan 1 juta 25,000 kan? 25,000 jumlah zakat dia. Tetapi di sana ada untuk mengurangkan jumlah zakat itu, si pemilik 1 juta ini dia masukkan sejumlah amount ke dalam akaun anak dan isterinya dengan jumlah yang tidak wajib zakat. Contohnya kalau letak 20,000 masih belum sampai nisab dia. Jadi tak wajib 20,000. 20. Anak ada 10. Semua 20, semua tak wajib zakat. Jadi zakat dia daripada 1 juta itu telah berkurang kerana telah berkurangnya harta dia. Tujuan dia buat itu adalah untuk dia mengurangkan jumlah zakat dia. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang perkara yang jahat, yang mana para ulama menyebut sebagai satu perkara yang batil, yang mana dia adalah satu orang yang berdosa kerana melakukan helah untuk mengurangkan jumlah zakat. Okey. Seterusnya, helah hendak berbuka ni kita nak puasa dah kan. Helah hendak berbuka dengan melakukan pemusafiran. Maksudnya dia tidak ada apa-apa tujuan. Tapi PKP ni payahlah dia nak pergi musafir kan. Dia tahu kalau orang yang bermusafir tidak wajib berpuasa. Jadi dia pun untuk helah dia berbuka, dia pun pergi musafir. Faham Maksudnya dia larat puasa, dia tidak ada masalah sakit, dia tidak mempunyai apa-apa problem untuk dia berpuasa. Tetapi dia malas puasa dan dia berhelah, dia nak untuk menghalalkan dia berbuka puasa. Dia kata kalau aku buka puasa kat rumah berdosa. Tahu pula dia dosa pahala. Jadi dia pun melakukan helah, iaitu dengan cara dia pergi buat satu perjalanan yang mana distance dia, jarak dia tu membolehkan untuk dia berbuka. Jadi di sini helah ini adalah helah yang jahat. Dia telah berdosa walaupun perbuatan dia berbuka ketika musafir itu pada asalnya diharuskan. Tetapi dia memanipulasikan situasi untuk menjadikan dia seolah-olah tidak bersalah. Ketiga, ini adalah helah-helah yang saya sekadar bagi contoh yang ditegah oleh agama dan dia terbatal. Okey,
seterusnya untuk penutup, saya nak kongsikan kalau dalam buku ni dia ada datangkan 2 contoh iaitulah, tapi saya ceritakan satu contoh saja. Diceritakan oleh Ibnul Jauzi, seorang lelaki dia mengadu kepada Ibnul Jauzi bahawa isteri dia ni kuat marah, kuat beletih, kuat cakap bukan-bukan kat dia. Stres dia. Kan. Dia rasa geramnya aku. Tapi nak cerai Mak Long ni tak boleh aku nak cerai dengan ni. Kan? Mak Long ni geram aku mulut kan. Tapi dia tak nak ceraikan. Jadi dia tanya pendapat Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi kata dia baca ayat ni, waqtul buyuta min abwabiha. Kamu datangilah rumah-rumah itu daripada jalan-jalannya. Maksud Ibnul Jauzi ni di sini dia kata sebenarnya apa yang isteri kamu lakukan kepada kamu itu adalah satu pantulan daripada kamu yang tidak menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pergi taubat, kamu pergi baiki hubungan kamu dengan Tuhan, kamu tengok macam mana lepas tu isteri kamu dengan kamu. Dia buat jadi. Dia buat jadi. Okey, sekadar tu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan. Nak tanya lagi boleh tak Ustaz? Ya. Ustaz, saya nak tanya lagi boleh tak? Saya nak tanya boleh. Apa tu tentang bercerai anak tangga tadi kan? Bercerai dua tadi tu 1, 2, 3 tu kan? Maknanya bercerai yang ketiga dia boleh rujuk semula tanpa gunakan buta macam tu Ustaz kan? Kalau dah cukup yang tangga yang tiga tu. Ya. Saya kalau dah cukup 3, maksudnya dalam waktu yang berbeza, dia tidak boleh berkahwin ataupun rujuk semula, melainkan dengan cara tadi. Dengan cara dia isteri itu berkahwin lain, kemudian telah bersama dengan suami baru, kemudian bercerai, kemudian barulah boleh berkahwin semula. Melainkan kalau satu orang ataupun satu pasangan ini mereka berkahwin, kemudian bercerai, kemudian tak rujuk tapi akad baru. Yang ini ada pertikaian, perbezaan pendapat di kalangan scholars. Ada yang kata walaupun dia dah berkahwin semula dengan cara nikah baru, tetapi jumlah talak tu masih lagi kekal, telah berkurang. Maksudnya jumlah telah berkurang walaupun mereka berkahwin dengan akad baru. Tapi tapi ada sebahagian scholars kata tidak. Kalau dah akad baru, jadi jumlah talak kembali asal kepada 3. Maksudnya dia kahwin baru tu masa dalam edah. Bukan. Dia cerai talak 1. Kemudian dalam tempoh edah 3 kali suci itu dia tidak rujuk, tapi selepas daripada habis edah baru dia rasa dia nak kembali kepada isteri dia nak kembali kepada dia. Jadi dia dah tak boleh rujuk, dah habis edah. Jadi dia perkahwin baru. Jadi berapa jumlah talak yang berbaki? Ada ulama kata baki 3. Ada ulama kata baki 2. Ambil kira juga walaupun kahwin ni akad baru. Ada yang kata kembali kepada jumlah asal iaitu 3. Yang itu kalau dibawa kepada mahkamah, dia ada ketetapan ni lah, melihat kepada keputusan mahkamah sama ada nak memilih pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua. Bergantung kepada hakim. Okey, ada apa soalan lagi? Maknanya kalau dia bercerai kali kedua tu, kemudian perempuan tu kahwin lain, bila perempuan tu dah kahwin lain, automatik dia tak macam Cina buta kan Ustaz? Tu. Macam mana aja? Dalam dia bercerai tu kan, kali pertama dia cerai, kemudian kali kedua dia bercerai juga, kali kedua tu perempuan tu kahwin lain. Macam mana? Kemudian dia ada kahwin lain, dia bercerai, dia kahwin balik dengan suami
dia lama, bila dia kahwin dengan suami lama, dia kena pakai janji talak berapa tu? Oh, okey. Dia bercerai dengan lelaki pertama. Kemudian dia kahwin dengan lelaki kedua. Kemudian bercerai dengan lelaki kedua. Kemudian dia berkahwin dengan lelaki pertama, lelaki yang pertama tadi. Berapakah jumlah talak yang berbaki? Oh, okey. Satu. Kalau maksudnya jumlah tu kalau dia berkahwin semula selepas dia berkahwin lain, maka di sini yang lebih kuat pendapat, masih lagi dua pendapat, tapi kalau tanya saya pendapat mana yang lebih kuat, iaitulah pendapat yang mengatakan bahawa talaknya kembali kepada jumlah yang asal iaitu 3 kerana dia telah diselangi dengan perkahwinan yang lain. Adapun kalau dia telah diceraikan, sama-sama. Adapun kalau dia telah diceraikan dengan talak 3, kemudian dia berkahwin dengan lelaki lain secara natural, bukannya dengan cina buta, kemudian dia balik kepada suami pertama, yang ini tanpa ada perselisihan bahawa talaknya telah kembali kepada jumlah asal iaitu 3. Okey, faham. saja. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita tutup ya. Okey, aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lisa'iril muslimin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wal 'asr innal insana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin tashfa' wa min da'watin tajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbi.